Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, saya diberi peluang untuk menyertai pertandingan bicara buku pada tahun ini. Sebelum saya memulakan topik saya yang menarik pada kali ini, izinkan saya untuk berpantun. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya memperkenalkan diri agar anda semua senang hati. Saya diberi nama Nurul Mimi Erisha binti Arifin. Saya berumur 16 tahun. Saya tinggal di Rembaun Negeri Sembilan. Saya juga menuntut ilmu di Sekolah Menengah Teknik Melaka yang terletak di Bukit Piatu, Melaka. Kod sekolah saya ialah MKB 2144. Habis sesi perkenalkan diri, kita lanjutkan pula dengan memperkenalkan novel yang amat memberikan pengajaran yang baik untuk anda semua. Saya amat teruja kerana dapat kongsikan pada anda semua tentang novel yang bertajuk Pantai Kasih. Novel ini menjadi pilihan untuk menjadi novel bahasa Melayu tingkatan 4. Novel ini menceritakan seorang perempuan yang bernama Raiha, seorang doktor muda yang terpaksa melalui pelbagai bentuk cabaran sebelum berjaya menjadi doktor pakar bedah. Selepas menghadapi kegagalan dalam perkahwinannya, dia akhirnya menerima pelawaan mentornya yang bernama Dr. Uang agar menyertainya di pusat rawatan mewah yang dikenali sebagai Pusat Rawatan Pantai Kasih. Di sepanjang bertugas di pusat rawatan tersebut, fikiran Raiha sering terganggu tentang komplikasi pesakit. Namun, mereka masih mampu untuk bertukus lumus menabung wang bagi mendapatkan rawatan operasi daripada para pakar perubatan di pusat rawatannya itu. Anehnya, yang kaya tidak ramai pula yang menghadapi komplikasi yang serupa. Kian terganggu Raiha apabila melihat X-ray milik salah seorang pesakit darinya. Dari mata kasar memang tiada yang aneh berlaku, namun nalurinya memberitahu ada sesuatu yang tidak kena pada X-ray itu. Ini membuatkan Raiha tambah tertekan. Di samping itu, Raiha juga sering diganggu gambaran bekas suaminya yang perlahan-lahan mengingatkan dia pada kisah silamnya yang amat menggerikan dan mengayat hati. Bagaimanapun, oleh semangatnya yang kuat dan dia juga teruskan perjuangan dalam bidang perubatan. Apabila dia cuba meluahkan perasaan tentang masalah itu kepada Dr. Wang, ternyata mentornya itu agak tidak senang. Padahal sebelum itu, Dr. Wang adalah guru demonstrator dalam bidang anatominya dan mengajarnya tentang unsur-unsur surgery ataupun pembedahan. Ketika itu, dia menjadi siswi tahun pertama dalam spesifikasi ortopedik di institusi tinggi tempatan dahulu. Selang beberapa tahun kemudian, apabila dia memulakan klinikal di sebuah hospital kerajaan, pernah beberapa kali membantu Dr. Wang dalam bilik pembedahan. Selain kerap mengiringi lelaki itu ke ceramah-ceramah perubatan dan sebagainya, malah hatinya pernah tersanggup pada doktor kacak itu. Biarpun lelaki itu mungkin tidak menyedari pun akan kewujudannya. Biar apapun, ketika itu, selain daripada sebagai mentor, Dr. Uang adalah doktor nombor 1 di hatinya. Tetapi, apabila bekerja di pusat rawatan mewah milik Dr. Uang dan ditugaskan untuk mengambil alih tugas membedah salah seorang pesakit yang menghadapi komplikasi berulang-ulang kali, pandangannya terhadap doktor itu mula berubah. Pelbagai tanda tanya menyelubunginya dan peristiwa aneh-aneh berlaku sehinggalah Dr. Uang mengalami kemalangan di jalan yang berhampiran dengan pusat rawatan itu. Biar apapun perasaannya sebagai doktor yang profesional, Raiha tetap menjalankan operasi terhadap Dr. Uang dengan menggunakan peralatan yang dibeli khas oleh doktor itu sendiri. Peralatan yang digunakan untuk pesakit-pesakit yang berpendapatan sederhana. Kisah ini mempunyai beberapa pengajaran yang kita boleh menjadikan suatu impak yang baik untuk kita. Yang pertama adalah kita janganlah mengandaikan seseorang itu jahat kerana seseorang boleh berubah menjadi yang lebih baik pada masa yang akan datang.
Pada pendapat saya, buku ini mempunyai beberapa kelemahannya, iaitu kerana situasi di dalam novel ini sukar digambarkan oleh para pembaca kerana kekurangan imej yang ditunjukkan di dalam novel itu. Tetapi, kita ambillah impak yang positif daripada impak yang negatif, kerana dengan cara itulah yang akan membuatkan generasi muda yang sekarang dapat membuka minda yang baik untuk kita semua. Buku ini, seperti yang saya katakan, buku ini menjadi pilihan untuk menjadi novel bahasa Melayu tingkatan 4. Novel ini amat memberikan novel yang baik untuk kita semua dan harapnya, dan saya berharap, novel ini menjadi buku dan novel yang baik untuk kita semua. Di generasi yang akan datang, buku ini akan menjadi salah satu buku yang menjadi panduan hidup pada kita semua. Selesai pada topik kali ini. Saya sudahi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.